Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi sekali kita dalam video penerangan exam SPA. Okay, pada kali ini saya akan explain mengenai satu exam yang bakal diadakan pada 19 hari bulan Mac tahun 2021, iaitu exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP29. Exam ini adalah untuk ambilan Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA. Ada beberapa isu menarik untuk exam pada kali ini yang mungkin kemungkinan besar akan ditanya dalam exam. Okay, semuanya saya akan kongsikan dalam video ini khas untuk membantu anda cara exam exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP29. Bagi anda yang baru, nama saya Megak Syafrizul daripada channel Empire Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe dan loceng yang ada di bawah video ini untuk dapatkan notifikasi setiap kali channel ini keluarkan video terbaru. Untuk betul anda, channel ini banyak menghasilkan video-video untuk bantu calon-calon exam SPA seperti anda untuk tahu apa yang ditanya dalam exam dan tentunya yakin untuk menjawab exam nanti. Selain daripada itu, channel ini juga mengandungi kandungan yang membantu anda untuk termuduga penulisan resume dan sebagainya. So, pastikan klik butang subscribe dan loceng yang ada di sebelahnya. Okey, tak sabar kan? Okey, jom saya explain mengenai Section A, exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP29. Okey, nota penting. Section A, exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP29. Okey, untuk pengetahuan anda, dalam exam pada 19 bulan Mac nanti akan ada dua section, iaitu Section A, pengetahuan am, di mana anda diberi masa 20 minit untuk menjawab 30 soalan, dan Section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Kesemua soalan dalam section ini adalah dalam bentuk objektif. So, anda hanya perlu jawab A, B, C dan D sahaja. Tak perlu nak buat essay dan sebagainya. Dalam video pada kali ini, saya hanya akan fokus kepada section A terlebih dahulu. Dan section B, saya akan keluarkan videonya dalam 1 atau 2 hari lagi. Okay, tujuan saya split ataupun asingkan kedua-dua penerangan untuk session ini sebab saya nak anda fokus kepada satu session terdahulu. Terutamanya kepada session A ini sebab terlalu banyak yang anda perlu baca dan skop pertanyaan untuk session A agak meluas. So, sebab tu saya nak anda fokus terlebih dahulu kepada section A. Okey, jom saya explain kenapa. Okey, Section A, exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP29. Okey, teks di bawah ini saya ambil daripada surat yang diberikan SPA kepada anda untuk panggilan exam ini. Kalau anda boleh baca di sini okay, dalam section ini calon dikehendaki mengetahui secara umum hal-hal yang berkaitan dengan bidang jawatan, iaitu jawatan penolong pegawai pertahanan awam ini. Pentadbiran kerajaan, iaitu berkaitan dengan kementerian yang bakal anda berkhidmat nanti. So, nanti anda akan berkhidmat dalam Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA yang terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri ataupun KDN. Okay, so anda perlu faham dan perlu baca sedikit mengenai KDN. Dan juga ekonomi, sejarah, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan dan lain-lain perkembangan semasa di dalam dan luar negara. Kalau anda baca di sini anda nampak dia punya skop pertanyaan dalam section A ini amatlah luas. So, dia tak terhad kepada jawatan ini sahaja. Malah dia akan ditanya di luar skop jawatan ini juga. Okey, nanti saya tunjuk beberapa topik yang anda boleh baca. Okey, untuk membantu anda untuk buat preparation ataupun persiapan untuk section A ini, saya sudah himpunkan 11 topik yang bakal ditanya dalam exam.
Okay, ini adalah berdasarkan kepada beberapa exam yang lepas. So, saya harap anda dapat catat dan buat nota selepas ini. Okay? Dah ready? Jom. Right, topik hot Section A exam penolong pegawai pertahanan awam grade KP 29. Okey, untuk yang pertama ini anda perlu tahu mengenai Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun Rela, sebab nanti anda akan berkhidmat di bawah jabatan ini. Anda perlu tahu sedikit mengenai sejarah, carta organisasi, dari segi dia punya siapa dia punya ketua pengarah dan sebagainya, dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Sukarelawan Malaysia. Okey. Dan sebenarnya nombor 2 ini anda perlu faham dari segi konsep dan contoh kementerian, jabatan, Suruhanjaya, Badan Berkanun dan sebagainya. Okey, ini adalah untuk topik untuk menguji pengetahuan anda terhadap pentadbiran kerajaan. Okey. Dan seterusnya nombor 3 ini anda perlu faham mengenai keanggotaan rela dari segi sumbangan rela dan juga bagaimana cara untuk mendaftar dan diri sebagai seorang rela. Okey, untuk penggunaan rela ni adalah satu pertubuhan untuk sukarelawan. So, anda perlu tahulah sedikit mengenai cara bagaimana orang awam untuk mendaftar menjadi seorang rela. Okey, ini nombor 3 untuk pada nombor 3 keanggotaan rela. Terusnya, keempat, anda juga perlu faham ataupun perlu tahu sedikit mengenai vaksin COVID-19 di Malaysia ini. Setakat ini ada 2 sahaja, iaitu Pfizer-BioNTech dan juga Sinovac. Sinovac ni belum lagi diluluskan, tapi anda juga perlu tahulah dia punya vaksin ini. Okey. Dan seterusnya nombor 5 ini seperti yang saya beritahu tadi, Jabatan Sukarelawan Malaysia terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri ataupun KDN. So, anda perlu tahulah siapa nama Menteri KDN ini dan juga apa jabatan yang ada di dalam KDN selain daripada rela. Okey. Dan nombor 6, anda perlu tahu mengenai program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Okey, program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Anda perlu faham secara ringkas bagaimana kerajaan beri vaksin kepada rakyat Malaysia. Dari segi macam mana rakyat nak berdaftar di negeri-negeri dan juga bagaimana stage 1, stage 2, stage 3 tu dibuat. Stage 1 untuk siapa, stage 2 untuk siapa dan stage 3 untuk siapa, kan? Sebab kerajaan untuk diagihkan vaksin ni dia dibahagikan kepada beberapa fasa. Okey, so anda perlu faham setiap fasa tersebut. Okey. Seterusnya nombor 7 ni, anda juga perlu faham mengenai bantuan yang kerajaan beri kepada rakyat sejak daripada tempoh PKP ini, iaitu dari segi prihatin, penjana dan juga permai. Okey, tak perlu tahu secara detail, dan tahu secara macam ada punya topik-topik penting yang ada di dalam prihatin, penjana dan permai. Itu cukup. Tak perlu tahu secara detail. Okey. Dan seterusnya 8 ni. Dan seterusnya 8 ini adalah isu semasa berkaitan COVID-19 ini. Contohnya di manakah negeri manakah masih lagi dikenakan PKP, negeri manakah masih lagi dikenakan PKPB, PKPP, PKPD dan sebagainya. Dan juga perlu tahu mengenai jumlah terkini pesakit COVID-19 di Malaysia. Okey, ini nombor 8. Seterusnya, ke-9, anda juga perlu tahu mengenai sejarah Malaysia berkaitan rela, iaitu sejak daripada merdeka dulu, apakah sumbangan rela kepada sejarah Malaysia. Ke-10, anda perlu tahu mengenai rancangan Malaysia ke-11 ataupun RMK ke-11, dan seterusnya juga perlu tahu mengenai info terbaru dunia IT seperti big data, K-ekonomi dan kerajaan digital. Okey, untuk ketiga-tiga topik ini yang terakhir ini 9, 10, 11 ini anda tak perlu risau sebab soalan untuk 9, 10, 11 ini biasanya 1 atau 2 soalan sahaja.
So anda mungkin tak perlu terlalu fokus lah untuk 9, 10 dan 11 ini. Beri perhatian kepada nombor 1 hingga 8 yang saya beri tadi. Okey. Okey, kalau anda tak dapat salin, anda tak perlu risau sebab slide untuk yang saya sedang tunjuk ini saya letak di bahagian description. So nanti anda boleh klik link untuk slide ini dan download, dan anda boleh buat nota nanti. Okey? Tak perlu nak salin sekarang. Sekarang anda just perlu dengar dan cuba faham apa yang konsep yang cuba ditanya dalam section A ini. Okey? Alright, saya harap anda jelas ke 11 topik yang saya beri ini. So sekiranya anda kurang faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen. So nanti saya akan menjawab persoalan anda secepat yang mungkin. Okey, untuk membantu anda secara lebih lanjut, kita ada keluarkan koleksi soalan exam di sini. Soalan exam yang berwarna kuning dan merah ini, mana dalam kedua-dua rujukan ini ada koleksi soalan untuk pengetahuan am dan juga untuk kefahaman bahasa Inggeris. Okey, kedua-dua ibu ini sudah membantu banyak calon ini untuk membuat persiapan exam yang lebih baik. Di mana dalam kedua-dua ibu ini ada contoh-contoh soalan berdasarkan kepada exam SP yang sebenar. Okey, so anda boleh buat latihan seberapa banyak yang boleh untuk meningkatkan kemahiran anda. Okey, sekiranya anda dapatkan rujukan ini melalui link yang saya beri di bawah ini, www.tipscare.com/rela, saya akan beri anda satu lagi nota tambahan secara percuma, iaitu nota khas untuk penolong pegawai pertanian awam grade KP 29 ini. Dan dalam nota ini ada kesemua topik yang saya beri di depan ini, kesemua 8 topik yang saya beri ini saya sudah masukkan ke dalam nota ini. So ini akan memberi kemudahan kepada anda ataupun menjimatkan masa anda. Anda tak perlu nak search di Google di mana tempat. Anda perlu just rujuk kepada nota yang saya beri ini secara percuma kepada anda. Okey, sekali lagi saya ulang. Nota percuma ini saya beri khas kepada mereka yang dapatkan koleksi soalan exam berwarna kuning dan merah ini melalui link yang saya beri di bawah ini. Okey, www.tipskedaya.com/rela. Okey, saya ulang balik, www.tipskedaya.com/rela. Link ini juga saya letak di bahagian description. So nanti anda boleh terus klik link tu dan terus dapatkan rujukan exam yang kita keluarkan ini. Okey. Okey, nota ini anda tidak akan dapat di tempat lain, hanya melalui link yang saya beri ini. So sekiranya anda dapatkan koleksi soalan exam ini melalui link lain, maaf saya tak dapat beri ini kepada anda. Okey, ini khas kepada mereka yang dapatkan hanya melalui link yang saya beri ini. Okey, saya harap anda jelas. So kalau anda masih kurang faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen. So nanti saya akan cuba menjawab anda secepat yang boleh. Okey, saya harap anda sudah dapat faham mengenai section A ini. Saya jemput anda untuk join ke channel Telegram khas ini. Telegram khas untuk calon exam penolong pegawai pertanian awam grade KP 29. Di mana dalam channel ini dalam channel Telegram ini saya akan kongsikan beberapa nota dan juga contoh soalan untuk membantu anda cara percuma sahaja. So anda boleh terus join sekarang dengan klik link yang saya tinggalkan di ruangan description. Namun kalau anda tidak ada Telegram, anda tak perlu risau, anda juga boleh join ke dalam mailing list ini. Okay, mailing list ini anda boleh terus klik link ini, nanti masukkan nama dan email anda. Saya akan kongsikan nota dan contoh soalan yang sama ke email anda. Kalau nak join kedua-duanya pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekian dulu untuk video pada kali ini. Saya harap anda jelas mengenai session A untuk exam penolong pegawai pertahanan awam ini. Kita jumpa lagi dalam video untuk session B, di mana saya akan sentuh mengenai apa isu-isu penting ataupun perangkap yang ada di dalam session B.
Mungkin saya akan keluarkan pada dalam masa 1 atau 2 hari lagi. Okey. Jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.